بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ وقد نفت وقد نفت هذه السورة dan sesungguhnya telah menapi ini surah anwa'ul kufri anwa al-kufri akan bagai-bagai ada kategori kufur as-sama niyata yang 8. Waqad nafat sungguhnya telah menapi hazihi suratu ini surah itu pakai bagi nafat surah itu sifat bihazi ataupun atah bayan ataupun badan. Nafat hazihi suratu telah menapi ini surah Al-Ikhlas anwa'a itu maf'um menapi akan beberapa bagai kufur as-samaniyata. Samaniyata sifat bi anwa, bukan sifat bi kufur. Anwa al-kufri samaniyata. Begitu. Dia kena baca baris bagi baca betul-betul, bukan nafi, bukan jazam-jazam semua mati dah. Waqad nafat hadhihi suratu anwa al-kufri samaniyata. Jadi surah Al-Ikhlas ini dia menapi 8 kategori kufur. Ini kufur ni. Kenapa ni? Kenapa dia menapi 8 kategori kufur? Li'anna ni elak bagi nafat. Li'anna qawlahu kerana firman Allah Qul huwallahu ahad itu. Qul huwallahu ahadun. Allah itu asa. Kulullah ahad ini nafa menapi ia qaulahu kulullah ahad itu al-kasrata akan banyak. Bila kata tunggal napi banyak, Tuhan ni tak banyak. Apa nafi kasrah? Kasrah zat, banyak zat. Wa kasrah sifat, banyak sifat. Wa kasrah fil af'an. Bukan kasrah al-af'an. Wa kasrah fil af'an. Dia bila sebut kasrah, dia lebih kepada kam muttasil. Bila sebut adat, dia lebih kepada kamu pasti. Kita jangan sebut banyak ni. Banyak ni Tuhan ada 10. Kalau Tuhan dia besar pun banyak juga dia panggil. Apa dia? Banyak juzuk. Jadi nafi kasrah ni, kasrah zat, kasrah sifat, kasrah bil af'an. Nafi kasrah ni dipanggil dia nafi tarkib. Nafi tarkib. Dia punya miqdar kan. Kam kan miqdar. Kamu tas itu miqdar. Kalau kamu pasti ada. Tu peranan kita menjadi makulat. Dan menjadi makulat ni kemah. Tak menjadi makulat tak kemah. Kita menjadi makulat ni bagi kita orang faham bahawa kata
Tuhan tak semacam kita. Kalau kita faham makulat ni baru kita faham. Oh, kita tak gamuk. Tak gamuk nak kata Tuhan duduk atas, Tuhan bermasa, Tuhan di mana, Tuhan berapa. Tak gamuk nak cakap bagi kita reti. Ahad ni, dia kata Tuhan Esa ni, Tuhan tak banyak dan tak boleh bilang. Kasrah ni, dia lebih kepada tarkib ataupun tarakub. Zat Allah bukan murakkabah min ajza. Zat Allah ni bukan bersusun daripada juzuk-juzuk. Sebab tu Allah ni dia tak besar, dia tak kecil. Bila besar, banyak juzuk. Bila kecil, sikit juzuk. Tuhan tak berjuzuk. Faham tu? Nah, ini maksud kasrah. Kita dah sebut kasrah ni tu. Kita bagi tauhid macam tu. Dan Nabi kamu tasih, Nabi kamu bersih. Kamu tasih ni maknanya Tuhan ni berjisim sudah. Berjisim dah. Ada 3 dimensi dekat dia. Dialah. Ada 3 dimensi ya. Dah cukup. Tapi ilmu tauhid tak ada 3 tu, 1 dimensi tak apa dah. Tul, panjang dah. Nafyal kasrah, menafi banyak. Apa kasrah? At-tarkib. Zat Tuhan tak banyak. Apa zat Tuhan tak banyak? Zat Tuhan tak tersusun daripada juzuk-juzuk. Sifat Tuhan tak banyak. Apa tak banyak? Sifat Tuhan tak banyak jenis. Serba satu ya, kudrat satu, iradat satu. Bukan kudrat 10. Kita penglihatan ni 2 dah. Dengan 2 biji mata. Lepas tu kena ada cahaya pula. Hak dilihat tu mesti duduk depan kita. Tak sama. Apa banyak pada perbuatan? Banyak pada perbuatan tu maknanya ada bantuan. Ada bantuan. Jangan kisah pada perbuatan hanya kamu pasti je. Ada bantuan yang lain. Ada. Tuhan tak bilang. Apa tak bilang? Kekurangnya 2. Apa tadi 3, 4. Itu maksudnya nafi kasrah dan adat. Adat ni kamu pasti, kasrah ni kamu tasih. Sebab tu Tuhan tak gemuk, Tuhan tak besar, Tuhan tak kurus, Tuhan tak kecil. Sebab besar, kecil, ini semua ni dia sifat bagi jisim. Jisim ni dia apa? Dia ada miqdar al-imtirat. Dia ada al-imtirat. Dia ada dimensi dia. Dia bila tul kita menjidah itu. Dia punya juzuk tul apa dah? Nuktah. Juzuk arad khat. Juzuk bagi umum setuh. Macam ni. Tul. Arad. Ni arad. Umum. Ni tul. Kemudian ni saja. Tarik serak. Teping biru. Arad lebar. Tul mau bang. Umum. Berarti bila kita buat diri macam ni, itu syarat jisim dia. Dalam ni tul saja. Tul kita tarik. Dia si ulang atau ni salah tu tak pernah. Falsafah mesti 3. Mesti ada 3 dimensi. Untuk kali ni dia nak panjang. Ni dia nak jadi macam ni. Dia jadi macam mana? Nuktah. Ini had mustarak lah. Ini dia punya juzuk dia. Juzuk panjang. Kalau yang ni pula, ni. Skeping kan? Skeping. Skeping ni situ. Apa juzuk dia? Kita boleh ambil sini, boleh ambil sini. Juzuk dia ni. Garisan tu saya buat macam ni ya. Ini dia punya juzuk dia ni. Khas. Kalau ni pula tepat ni. Apa juzuk dia? Situ ni. Tarik skeping. 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 Ni. Spesifik yang top jadi seketul ni je dah. Mengaji maku nak faham. Dia tak gamak kata Tuhan banyak. Spesifik. Kalau
Kalau dia macam bulat macam ni, sekutu juga. Apa dia? Ni bulat. Jadi sekutu tu. Jadi seping macam kita nak makan potato tu. Duduk nak makan kan? Seping tau. Bila tak mantap dia kata pak, dia di sekutu. Bila kita tarik sekutu. Atau macam spring duduk main keruk kan? Dia macam ni. Bulat. Ni. Kita boleh skeping ni. Ini yang menggabung wow. Jadi jisim. Tu maksud dia. Itu mengaji makulat. Nafal kasrah wal adad. Itu ini dia panggil. Dia panggil kamu tasih. Ini dia panggil kamu tasih ni. Dia panggil kasrah atau mikdar. Ini koda-koda dia. Kemudian kalau adat, senang je. Adat ni kita cabut satu-satu lah. Macam budak dah makan tu. Cabut sekeping tu adat. Kalau kita bergabung satu jadi seketul melekat gitu macam kek Sarawak tu. Tu tu lain pula. Jadi Allah ni dia bukan macam tu. Wa qauluhum Allahus samad. Apa dia Allahus samad? Wa huwa alladhi yuqsadu bil hawaiji. Dialah Tuhan yang dimaksudkan, yang dituju, yang dikosat pada sekalian hajat. Allazi yuqsadu bil hawaij. Tuhan yang dikosat, yang dimaksudkan pada sekalian hajat. Ataupun diterjemah Tuhan ni tempat tumpuan. Semua tumpu dekat dia. Semua bergantung dan tumpu dekat dia. Bila kata Allah Samad, semua berhajat dekat dia, nafyul killah. Napi sedikit. Nafyul killah wan naqsi. Jadi Tuhan ni kasrah pun tak, killah pun tak. Jadi kata nafyul killah ni, ini menafikan kata Nasara, innallah salisun salasah. Allah ni yang ketiga daripada tiga. Bila satu, manusia Tuhan ni satu daripada tiga Tuhan. Satu tu dia berkilah. Kilah. Wa qalu nafa al-killata. Baca nafa. Nafa al-killata. Kilah ni maksudnya al-bisatah. Tuhan ni dia macam Johar. Dia macam Johar Firik pun tak. Johar Murakab pun tak. Tadi Johar Murakab, Johar Firik pun tak. Dia bukan jenis Johar. Wan naqsa, dan menafikan kekurangan. Kekurangan dengan makna lekeh. Sebab bila yang lain semua berhajat kepada makna kurang. Atau kekurangan di mana at-tabaiyah. Kalau guru saya Mula Abdullah dia kata wan naqsa at-tabaiyah, mengikut. Jadi Allah ni bukan aurat. Sebab aurat dia tabaun mahal. Jadi mana kata Majusi, innallaha nurun wa daw'un. Nur dan daw'. Cahaya tu duduk di api. Itu dia punya at-tabaiyah. Bila kata killah, kata Mula Abdullah, hadza nafyu qaulin nasara innallaha salisun salasah. Tuhan yang ketiga daripada tiga Tuhan. Kemudian naqsa menatabaiyah ni laisa bi aradin, dia bukan arad. Sebab arad ni mengikut tempat. Seperti mana kata Majusi, Allah tu nur dan cahaya. Nur dan cahaya tumpang di sesuatu. Nak faham kilah tu.
Jadi bila kata killah, Tuhan ni bukan killah. Sebab apa? Killah ni duduk pada juzuk. Al-killah takunu fi al-ajza. Duduk pada juzuk. Maknanya dia bergantung pada juzuk. Al-killah innama takunu fi al-ajza. Itu kata Mula Abdullah. Jadi Tuhan ni banyak pun tak, sikit pun tak, kecil pun tak. Wa qawluhu lam yalid wa lam yulad. Dan firman Allah lam yalid wa lam yulad tu nafa al-illah, menafi ia qawluhu lam yalid wa lam yulad al-illata akan illat. Wal nafa al-illata wal ma'luliyata, menafikan Tuhan ni illat. Tuhan ni menjadi punca, macam bapa menjadi punca bagi anak. Wal ma'luliyata, dan menafi yang dipunca. Mana Tuhan ni punca daripada yang lain. Mana yang lain tu punca dari menjadi punca bagi Tuhan. Mana Tuhan anak. Bapa punca, anak tu maklul. Bapa illat, anak maklul. Tuhan ni dia bapa, ibu pun tak, dan dia anak pun tak. Apa maksud al-illah wal ma'luliyah? Ayyakuna ta'ala, bahawa Allah Ta'ala itu illatan li ghairi. Allah dia bukan illat atau punca bagi yang lain. Punca ni apa maksud? Datangnya satu terlahir daripada dia, terbit sesuatu daripada dia. Payah jawab silap faham ni, semua datang daripada Tuhan. Dia nak abang kata bukan yang lain Tuhan jadi, bukan datang daripada Allah. Semua tu datang daripada perbuatan Allah. Payah nak faham. Kita semua datang daripada Allah ni, daripada perbuatan Allah, bukan datang daripada Allah macam mana datangnya anak daripada ibu. Nak sebut tak erti tu. Jadi Allah bukan datang daripada yang lain, bukan datang daripada Allah. Cara hurai kat sini. Tapi kalau angkat video sekat tu, memang orang kata saya orang sesat lah. Itu bahaya video sekat tu. Dia ambil kat situ je. Yang lain bukan datang daripada Allah. Ulang bang 10 kali. Yang lain bukan datang daripada Allah. Yang lain bukan datang daripada Allah. Tu sesat tu. Maksud bukan datang ni, jika anak datang daripada ibu. Tu. Jadi kita bukan datang daripada Allah, maksud saya begitu. Tak tahu nak cerita tak erti. Kalau ambil video sekat memang sesat lah. Klon lah Ustaz. Klon. Klon pun tak juga. Dia macam lahir lah kan. Ada hal lahir, ada tak lahir. Tapi sebut elak dah. Elak ni memang tak boleh kita nisbah kat Tuhan elak ni. Jadi ayyakuna ta'ala, bahawa Allah Ta'ala tu elak tak menjadi punca, menjadi kerana, menjadi sebab li ghairihi, bagi yang lain. Bila sebut elak, kalau orang mengaji disebut elak, dia faham dah. Tapi orang tak kerti, dia tak nak faham juga. Elak maklum memang tak boleh nisbah ke Allah. Dia sebut elak ni memang datang macam mana datang anak daripada ibu. Itu dia sebut elak. Tapi kalau kita kata kita datang sebab daripada Allah, boleh faham. Boleh tak salah kat ada sudut lain. Tapi sudut ni tak ada. Dia payah sikit tu. Ayyakuna ta'ala illatan, menjadi punca li ghairihi, bagi yang lain. Dia menjadi elat dan punca bagi yang lain. Apa makna? Dia seolah macam dia ibu bagi yang lain. Yang lain tu seolahnya anak. Mana apa? Yang lain datang daripada dia. Itu mana elat li ghairihi. Maksudnya apa? Lam yatawallad wujudu syai' an zati. Tak terlahir, ada tak terbit, tak terlahir wujud sesuatu daripada zat Allah. Daripada zat Allah. Tu kena kata daripada zat tak apa. Jadi kita ni daripada Allah, bukan daripada zat Allah. Kita datang daripada Allah ataupun daripada perbuatan Allah, bukan daripada zat Allah. Adapun kalau
Kalau kerak je macam tu lah, jadi orang nampak macam ulama Arab mesti kata lam yatawalad, tak terlahir daripada Allah. Bukan kita sebahagian daripada dia, atau bukan kita ni terbit daripada dia. Ni tak terlahir wujud suatu daripada zat Allah. Ada dua. Dengan bahawa suatu itu sejuzuk, sebahagian daripada Allah. Seperti tabitnya anak pisang daripada pokok pisang. Ataupun terjadi daripadanya. Dia benar lain-lain. Anak pisang daripada pisang lah. Atau terjadi daripadanya tanpa kuasa. Seperti mana apa? Tumbuhnya sesuatu daripada air. Ada kulat dalam kolam. Ada kembang daripada dalam sungai. Ada rumpai dalam laut. Bukan macam tu. Semua Allah jadi belaka. Nak tu tolak elak maklum dan tabiat tu. Dia di situ lah. Ayyakuna ta'ala illatan li ghairi wa ayyakuna, dan dia tu maklulan maklul li ghairihi. Dia maklul bagi yang lain. Kalau dia elak bagi yang lain, seumpama dia bapa, yang lain tu anak. Kalau dia maklul bagi yang lain, dia tu anak, yang lain bapa. Faham tu? Anak maklul bagi bapa. Bapa tu elat bagi ada anak. Dia lah punca ada anak. Jadi bapa tu elat, anak tu maklul. Ataupun kalau kita maklul pula, anak tu maklul, bapa tu elat. Tuhan ni dia bukan elat bagi satu, dan dia bukan maklul daripada satu. Jadi dia bukan daripada sesuatu, dan sesuatu bukan daripadanya. Boleh faham tu? Tapi kalau video sekat memang jadi masalah lah. Sebab cakap tu saja. Kalau macam tadi lumut tu sebagai makhluk, jadi elak yang apa? Tahu tu, air tu. Air tu lah. Kolam tu lah, sungai tu lah. Jadi kalau kita faham ini, kita boleh katalah, mana Allah bukan daripada sesuatu. Dan sesuatu itu bukan daripada Allah. Tapi kalau video sekat memang sakit. Sesuatu bukan daripada Allah, habis tu saya daripada siapa? Kalau video sekat. Tapi kalau kita mengaji macam ni, boleh faham lah. Allah bukan daripada sesuatu, sesuatu bukan daripada Allah. Nak katakan lah tu, nak bagi, kalau video sekat pun orang faham. Macam mana? Kalau sesuatu bukan daripada Allah, Allah bukan daripada sesuatu, tak apa, boleh faham. Allah bukan daripada sesuatu. Memang kalau video sekat pun orang faham. Tapi sesuatu bukan daripada Allah. Tu sakit tu. Tu orang boleh buat fitnah. Tu nak kata macam mana? Dari zat Allah. Dari zat Allah. Dari zat lah. Cuma kata dari zat lah. Tapi jadi panjang sikit lah. Dari zat tu boleh lah. Macam tu. Jadi Allah bukan daripada sesuatu, dan sesuatu bukan daripada zat Allah. Itulah, kalau itu tak apa lah. Tapi sebenarnya sesuatu bukan daripada Allah, kita faham juga. Tapi kalau kita duduk ngaji ni, tapi kalau jadi orang tak faham. Nak tambah zat tu, orang sonok tadi boleh lah. Kalau buat zat tu memang faham tu je lah. Jadi Allah bukan elak, dan dia bukan maklul. Terbit dengan buat tu beza boleh Ustaz? Terbit dengan buat dia dah beza. Boleh terbit lah sesuatu bukan terbit. Boleh ke? Kita semua terbit daripada Allah. Boleh, saya cakap itu. Kita terbit daripada Allah. Boleh juga. Macam tadi, saya nak kata, kita semua terbit daripada perbuatan Allah. Boleh. Memang jadi. Kalau orang nak buat jahat, dia boleh buat belakang. Dia boleh. Ini zaman video sekat ni bahaya. Kalau bezakan Allah dengan khalqun, beza. Khalaqa ja'ala. Dia elak ni dia ada ba'isah. Ba'is tu pendorong, penekan tu. Itu elak. Elak ni bila ada elak, ada maklum, dia tak dapat tidak ada begitu. Macam khalaqa ni Tuhan bebas.
Macam gerak jari, gerak cincin. Kadang-kadang kita tak nampak dengan sebab daripada sesuatu yang lain. Kita nampak daripada jari tu. Itu elak maklum dia lebih sempit mana dia daripada khalaqa. Wa ayyakuna ma'lulan bi ghairihi. Faham-fahamlah kau nak bipak nak gitu ya bahasa kan. Wa qawluhu wa lam yakun lahum kufuwan. Kalau orang kemah ni pakai ceramah Allah ni. Allah Ahad satu malam. Kuliah maghrib Allah Ahad. Wa qawluhu wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidaklah bagi Allah kufu. Apa kufuan? Mukafian wa mumasilan. Mukafi. Kufu mana mukafi wa mumasil. Tidaklah bagi Allah tu sesuatu yang sekufu, setara, sebanding, semacam seseorang, ahadun seseorang juga. Wa qawlu tadi ni ialah nafa asy-syabiha. Dia kalau kita tengok kat sini, kita boleh baca mubtada khabar. Tapi kalau kita tengok daripada mula, kita balik anna qaulu subhanahu wa ta'ala tu nafa. Jadi kita kena baca nafa. Nak baca nafi boleh. Kalau ambil dekat situ wa qauluhu wa lam yakun nafyu syabih. Dia mubtada khabar. Tapi kita tengok di mula tadi, semua tu ataf tu. Li anna qaulahu kulullahu ahad tu nafyun, dia tak salah. Dia kena nafa. Sebab di atas pun waqad nafat hadhihi surah anwa al-kufri. Gitu. Tapi kalau nak baca khabar boleh. Wa qawlu lam yakun kufuwan ahad nafyu syabih. Kalau kita kira ataf, elok kita baca nafa asy-syabiha wan nazir. Firman Allah ini menafikan syabih dan nazir. Tu. Syabih nazir disebutlah itu beza di antara syabih dengan nazir. Kan syibhin. Syabih sama pada ghalib sekelap dan dia sama pada ghalib. Maknanya pada kebanyakannya sama. Nazir ni sama walaupun pada sebahagian wajah. Sama walaupun sejudu. Pada sebahagian tak apalah. Kalau syabih sama pada kebanyakan. Kalau nazir sama pada sebahagian. Kalau masih sama semua terus. Tu. Atas ulama begitu. Sama terus. Sama 1%. Tu laisa kamisi syai'. Nafyu syabih wan nazir. Habis. Wa fil ayatis sabiqati, dan pada ayat yang lepas. Apa dia ayat yang lepas? Laisa kamislihi syai' tu. Itu ayat yang lepas. Laisa kamislihi syai'. Dan pada ayat yang lepas iskalun masyhurun, kemuskilan yang masyhur. Ada muskil yang cukup masyhur. Tak siapa pun guru dia akan bahas kat situ. Guru tak bahas mana. Kalau kita Arab dia akan jumpa, dia akan bahas lah tu. Laisa kamitslihi, nafi seperti umpama, bukan nafi umpama, nafi seperti umpama. Dia duk bahas itulah. Kak tu makna apa? Baik. Wa huwa iskal yang masyhur tu annal kafa bermakna misli. Kan kak tu maknanya tasbih, sama. Anta ka Muhammad, anta mislu Muhammad, sama makna dia. Jadi kalau kak bermakna misli, fayasirul makna, maka jadilah makna laisa mislihi syai'un, tidaklah laisa mislu mislihi syai'un,
Tidaklah seumpama Allah sesuatu. Jadi pal mampiu mislu misli. Hak yang dinapi itu mislu misli. Bukan napi yang seumpama dengan Allah, napi yang seumpama dengan yang seumpama dengan Allah. Tuhan ni tak seperti sesuatu, Tuhan ni tak seperti sesuatu. Seperti sesuatu. Jadi mana Tuhan ni seperti sesuatu, cuma tak seperti dengan sesuatu yang seperti dengan sesuatu dengan dia. Fal mampi mislu misli, laisa kamislihi syai'. Tidaklah seperti seumpamanya sesuatu. Jadi tidaklah sepertinya sesuatu. Hak napi itu seperti, bukan menapi seperti. Dia buat dah. Fatunghimu al-ayatu auhama yuhimu ihab. Patuhimu, maka memberi wahan dan memberi sangka al-ayatu oleh ayat hina izin. Ketika itu mana? Hina iskana al-mampi mislu misli. Hina iskana al-mampi mislal misli. Hak binapi itu ialah misla misli. Maka ayat ni memberi faham wujudal misli, adanya misil. Ya, hak napi itu misil-misil, bukan napi misil. Tapi itu ayat ni mengisbatkan ada misil pula dah. Nak menafikan misil tiba-tiba maksudnya mengisbat misil. Yang nafi itu kamislihi, bukan nafi mislihi. Kamisli, mislihi. Jadi mana dekat Allah tu ada misli. Hak misli dengan misli Allah kita nafi je. Hak kita nafi tu hak pihak pertama. Ini misli Allah. Ini macam ni satu. Misli bagi dia. Kita nafi ni hak ni. Bila kita nafi hak ni. Bila kita nafi hak ni, maknanya hak ni ada misilnya. Ini misli bagi dia. Ini misli bagi dia ni. Hak kita nafi ni, hak misli bagi dia, bukan misli bagi ni. Jadi maknanya bila kita nafi hak misli bagi dia, hak kita nafi ni, yang ni tak ada. Nabi kata gitulah. Wa ujiba an zalika, dan dijawab daripada demikian itu iskal bi ajwibatin, dengan beberapa jawapan. Minha wa minal ajwibah annal kafa silatun, kak tu kap silah, abjad silah, zaidatun, kak tu kak zaidah, li takkidi nafil misli, nak menguatkan nafi seumpama, bukan nafi misli. Jadi bila nafi misli pun nafi lah. Seolah begitulah kan. Kalau misli pun tak ada, apatah lagi misli. Bila nafi anak, cucu memang tak ada lah. Kalau nafi cucu, mungkin anak ada. Tapi kalau anak, saya kahwin tapi tak ada anak, bertanya cucu dah tak? Penampak ni. Tapi kalau dia kata saya cucu tak ada, kita boleh tanya lagi anak ada tak? Saya cucu tak ada, anak ada. Tapi kalau saya ni anak tak ada, cucu ada tak? Jangan duk kawan. Macam ni lah. Baik. Lepas tu dia kata apa? Dia arak, dia panggil dalam kitab dia panggil silah, dia tak panggil zaidah. Dia panggil silah. Kalau cara kasar kita panggil kap tu zaidah. Kenapa kasar? Pada Al-Quran dia tak ada huruf-huruf lebih-lebih, tambah-tambah saja dia tak ada. Dia kata zaidah macam apa? Tak ada apa makna ni, tak ada apa-apa. Saja Tuhan bubuh. Mana bisa saja begitu? Dia bisa ada maksud, lepas tu dia panggil silah. Silah ni jadi tak nampak sangat kata zaidah. Tapi kita duk mengajar ni boleh. Lepas tu dia kata apa? Aizaidatun. Dia panggil silah atau waslah. Dia panggil penghubung ayat. Dia panggil ulama buh lagi. Silah di tazhini lafzi, nak menghias lapah, nak bagi lapah comel. Begitu. Di tazhini al-lafzi. Sebab kalau kita tahu, ni zaidah, Tuhan cakap lebih. Mana Tuhan cakap benda tak ada apa faedah lebih. Tak ada. Quran ni semua ada maksud dia.
Sampai muqaddam Ali batang tu pun di Pondok Bah tu penyakit wabak tu corona. Apa? Kazaba apa semua. Ada pandai lah orang ni. Dia cari kena elok lah jadi dia tafsir. Fatunhimu al-ayatu. Kena baca ayat tu. Maka memberi sangka dan waham ayat ini. Ayat mana? Laisa bisyai tu lah. Hina iskana al-mampi mislal misli. Kalau begitu, seolah dia abang kata apa? Wujudul misli. Ada misli tu. Lepas tu kita nak kena ustaz boleh ni. Kalau nama jahat dia pun kena ustaz. Laisa kami syai'. Tidak seperti seumpama Allah sesuatu. Ustaz Nabi siapa ni? Nabi seumpama ni, Nabi seperti seumpama. Ustaz nak abang kata Tuhan tidak semuanya, tapi ustaz secara tak langsung ustaz telah mengisbatkan ada sama dekat Tuhan. Sebab ustaz Nabi yang sama beri sama, bukan Nabi yang sama. Pening ustaz tu. Jangan duk buat macam tu. Nayang ustaz. Dia senyap je lah. Mereka ustaz tu belagak tak? Dia belagak boleh kita lawan. Dia ustaz dia belagak boleh lawan. Belagak jangan. Dia sembang kemah ni kan. Mau nak tanya sekali. Boleh tahu. Wa ujiba an zalika. Dan dijawab daripada macam itu. Ustaz pun dia kena mengaji. Dia kena mengaji, dia tahu. Dia melakon kita tanya ustaz. Tanya, jawab. Jawab kena. Dia baguslah. Kita tanya salbiah, apa ustaz faham salbiah? Salbiah Nabi barang tak layak. Maknanya Nabi orang tak layak dah. Nabi kat sikit-sikit. Nabi kat sikit-sikit. Maknanya tak Nabi. Budak tak Nabi lemah lah. Dia senyap lama ayat tu. Kitab dobek penuh dah. Duduk banyak mata dah ustaz. Ada menjawab pada. Duduk banyak pada. Duduk tanya. Duduk banyak majlis. Oh, kalau tahu ustaz nak tanya, bagi duduk belakang tiang. Ini bagus. Kita seronok ustaz majlis, kita seronok. Dia mau tanya, dia tak boleh jawab baru dia tahu. Tunggu sampai khatam. Dia tunggu sampai khatam. Apa sebab salah? Sebab salah Nabi barang tak layak. Sifat ni tak Nabi barang tak layak lah. Kudrat Nabi lemah. Kidam Nabi awal. Kudrat Nabi lemah. Nabi je sikit. Tak tanya ma'ani maknawiyah. Dalam faridah al-qaul tu mujma' alaih siapa Nabi, tapi al-qaul qadiran. Dia tanya apa yang maksud. Tak boleh nak jawabnya. Kita jamin tak boleh jawab. Dia jawab pun kita nak tanya soalan lagi. Banyak benda lah kita kena mengaji. Saya pun kalau ada guru nak mengaji. Bukan tak mahu nak mengaji. Kita nak mengaji juga. Kita mengaji pun kita nampak kita tak tahu. Nafsiyah boleh tukar pada salbiah. Salbiah pun ditukar pada nafsiyah. Kenapa nafsiyah wujud nama nafsiyah? Kenapa yang lain tak nama nafsiyah? Itu semua soalan-soalan kita nak tanya. Baik. Dia kata apa? Kaksilatun aizaidatun. Litakidi, nak mengkuatkan nafil misli. Pal makna. Maknanya apa? Maka maknanya intapal mislu irtifaan. Pal makna pal makna ayat. Intapal mislu intifaan muakkadan. Kena baca dulu. Tenapinya seumpama itu sebagai tenapi yang kuat. Napi sungguh-sungguh. Hak kaedah tak perbit saya tadi tu. Bagi tu kaedah tu. Saya pun terkelak begitu ya. Bila napi cucu, napi anak automatik, tak kena tanya. Bila napi anak, napi cucu. Kan? Anak tu baru cucu. Misli.
Bila Nabi pertama, automatik Nabi kedua. Bila anak tak ada, cucu mesti tak ada. Cucu mesti tak ada. Bila Nabi cucu, tak semesti Nabi anak. Tapi Nabi anak, cucu automatik tak ada. Bila Nabi mislu, automatik Nabi misli. Gitu. Misli. Pal makna ay makna ayat. Intapal mislu intifaan muakkadan. Ternapinya seumpama itu sebagai ternapi yang kuat. Jadi kak tu dia panggil kak ditakkid. Kak dia panggil kak silah atau waslah atau zaidah ditakkid nafi. Sebab dalam ilmu balaghah al-hurufu az-zaidah, huruf zaidah tufidu takkid, dia memberi faedah kuat. Dia memberi faedah takkid. Sebab tu ayat Quran ni semua cakap semua ada faedah. Dia ada faedah. Tak ada satu yang tak ada faedah. Ataupun begini makna dia. Wa minha, dan setengah daripadanya ajwibah, jawapan-jawapan adal misra bimakna sifat. Dengan makna sifat. Dengan makna sifat. Mislah belakang laisa kamislihi tu. Kalau kita baca i'rab wa minha annal misla. Kalau kita baca hikayat wa minha annal misli, kan laisa kamisli. Misli itu baca di hikayat dia ni. Wa minha annal misli tu mana? Misli laisa kamislihi tu bermakna sifat. Pal makna laisa kasifatillah. Laisa kamislihi, laisa kasifatillah syai'un.